Adat istiadat tabal jin masih diamalkan sehingga kini dalam Kesultanan Perak. Beberapa pengubahsuaian dilakukan agar tak bertentangan ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Mufti Perak. Istiadat ini telah ditapis sebaiknya dan hanya adat-adat yang tak bertentangan dengan Islam sahaja yang masih diamalkan. Kesultanan Perak sebenarnya sangat unik kerana sultan mereka dipercayai mempunyai pendamping dalam kalangan jin Islam. Perak satu-satunya negeri yang ada pawang diraja, yang antara tugasnya ialah untuk menjaga jin kerajaan Perak. Sejak Sultan Muzaffar Shah ingin ditabalkan di Perak, sudah ada jin yang ganggu pelayaran baginda semasa menuju ke Tanah Besar Perak. Kesultanan Perak bermula apabila Tun Saban dan Nakhoda Kasim pergi ke Kampar untuk menghadap Sultan Mahmud Shah Melaka meminta salah seorang putra baginda dirajakan di Perak. Sultan Mahmud Shah mengarahkan putranya, Raja Muzaffar berangkat ke Perak bersama dengan alat kebesaran kerajaan Melaka. Pelayaran berjalan sangat lancar, sehinggalah kapal mereka tiba di beting beras basah. Tiba-tiba angin kuat melanda dan kapal Raja Muzaffar tidak boleh bergerak. Buat apapun, semuanya tak jadi. Raja Muzaffar akhirnya sedar kejadian tersebut mungkin perbuatan jin, lalu baginda berseru, "Selilit tanah Minangkabau, selengkung pulau perca, dilengkung ular sakti muna. Sebenarnya aku keturunan raja, jauhkan segala malapetaka. Perpisahan aku di Selat Melaka, jika sah beta raja berdaulat, lepaslah sekalian malapetaka." Tiba-tiba muncul seekor jin setinggi awan berkata, "Sekiranya tuanku nak bersemayam dan memerintah negeri Perak, hendaklah tuanku buangkan mahkota tuanku ke laut." Baginda membuang mahkota kerajaan ke laut. Laut yang bergelora sebelum ini akhirnya menjadi tenang. Kapal baginda pun sudah boleh berlayar seperti biasa. Rombongan tersebut mudik ke beting beras basah, dan disitulah baginda ditabalkan sebagai Sultan Perak yang pertama. Sejak daripada itu, peristiwa itu telah menjadi adat bagi setiap Sultan Perak datang ke beting beras basah untuk melengkapkan istiadat tabal pusaka serta bersiram tabal yang disempurnakan oleh pawang diraja. Pawang diraja pula bukan hanya terdiri daripada bomoh-bomoh dalam kalangan rakyat, tetapi ada juga pawang diraja yang terdiri daripada kerabat diraja. Antaranya ialah Raja Ahmad yang merupakan putra kedua Sultan Abdul Malik Shah. Dengan kebolehan yang dimilikinya itu, kekandanya Sultan Abdullah Muazzam Shah, Sultan Perak, memerintahkannya untuk menjaga jin kerajaan negeri Perak. Menurut Jahid Sidek di dalam bukunya Berpawang dan Bersahabat dengan Jin, jin kerajaan dikatakan berada di Pulau Pangkor manakala jin kerajaan Perak pula berada di beting beras basah. Semasa Raja Lumu datang ke Perak untuk ditabalkan sebagai Sultan Selangor pertama, Sultan Perak iaitu Sultan Muhammad Shah bawa baginda ke Pulau Pangkor untuk upacara mandi balai kerana dipercayai tempat tinggal jin kerajaan. Bermulanya dari kisah Raja Muzaffar di beting beras basah itu juga, upacara tabal jin telah dilakukan oleh Istana Perak secara turun-temurun. Kini, istiadat tabal jin sudah ditukar nama kepada istiadat tabal pusaka. Istiadat ini dilakukan pada waktu malam di Balai Rong Seri dan Panca Persada disaksikan oleh kerabat raja yang terdekat serta pembesar-pembesar dan pemimpin Perak. Pada zaman dahulu, sebelum bermulanya upacara ini, pawang diraja akan memuja perkakas kerajaan selama 7 hari 7 malam. Pada malam terakhir, Panca Persada akan diletakkan 2 buah kerusi khas untuk istiadat bersiram diraja sebelum ditabalkan menjadi raja dalam siri perayaan istiadat tabal raja. Panca Persada dahulunya dibina di kawasan tengah Sungai Perak, namun kini ia hanya dibina di perkarangan Istana Iskandaria. Malam kemuncak upacara, Sultan dan Permaisuri akan bersemayam di Panca Persada dan nobat akan dimainkan. Kini upacara ini hanya dilakukan selama 3 hari sahaja. Selepas selesai upacara, Baginda dan Permaisuri akan turun dari istana dan akan mengelilingi Panca Persada sebanyak kali. Selepas selesai mengelilingi Panca Persada sebanyak 7 kali, Sultan dan Permaisuri akan naik ke Panca Persada dan akan disiramkan. Selepas selesai, mereka berdua kembali ke istana untuk menyalin pakaian, dan kemudiannya akan bergerak ke Balai Rong Seri untuk bersemayam di singgasana dengan iringan nobat. Semua yang dilakukan ini tak lebih daripada adat istiadat semata-mata, dan langsung tiada kaitan dengan jin mahupun jembalang.